makhluk ni semua harus ada. Diri kita, kesihatan kita, ilmu kita, taat kita, rezeki kita, semua Tuhan harus. Jadi tak peliklah kalau hari ni sihat, besok sakit. Benda harus. Sihat kita bukan wajib. Sihat kita harus. Hari ni rezekinya banyak, besok rezekinya sikit. Apa nak pelik? Benda harus. Begitulah seterusnya. Hari ni taat, besok buat maksiat pula dah. Apa nak peliknya? Benda harus. Faham tu? Faham tidak? Taat kita bukankah makhluk? Maksiat bukankah makhluk? Iman bukankah makhluk? Kufur bukankah makhluk? Sebab tu benda tu boleh bertukar-tukar. Sebab benda harus. Yang kekal ada tu perkara wajib. Yang boleh berubah-ubah tu namanya harus. Biar kita kenal zat Allah bagaimana, zat makhluk bagaimana, sifat Allah bagaimana, sifat makhluk bagaimana. Zat Allah wajib, kekal ada, mesti ada, sentiasa ada selama-lama. Begitulah juga sifat-sifat Allah. Adapun kita, zat kita baharu, zat kita harus. Begitulah juga sifat-sifat yang ada pada diri kita, semuanya harus. Baik. Yakni nyata segala perkara yang ada itu, sama ada perkara yang ada tadi itu daripada perkara yang wajib, contohnya zat Allah sendiri, dan segala sifat-sifat makni Allah sendiri, ataupun perkara yang ada itu daripada benda harus, makhluk ni lah, alam ni lah. Dengan pendengar dan pelihat, maknanya dengan sifat pendengar Allah, dengan sifat pelihat yang ada pada Allah Ta'ala itu, nyata segala perkara yang ada. Nyata segala perkara yang ada. Bukan bermaksud Allah Ta'ala mendengar dengan makna Allah menadah telinga. Bukan maksud Allah Ta'ala itu melihat menggunakan biji mata. Maksud Allah mendengar ialah apa? Nyata. Segala perkara tu, segala perkara yang ada tu semuanya nyata, terbuka, jelas, dikesan oleh sifat pendengar Allah. Itu maksud Allah Maha mendengar. Kalau tak mengaji boleh faham ke situ? Kan untung ngaji. Kalau tak mengaji kita faham macam tu, Allah mendengar, Allah mendengar. Macam mana Allah mendengar? Mendengar. Macam mana? Adalah telinga Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dah tak belajar tuan-tuan, macam-macam boleh jadi. Dah tak mengaji, macam-macam boleh faham. Ini nama kefahaman yang sesat, kefahaman yang salah. Ni yang disuruh mengaji tu, nak betulkan kefahaman tu. Jangan mati bawa kefahaman yang salah tu. Kalau tak selama-lama duk faham, Allah mendengar seperti kita mendengar. Bukankah fahaman tu boleh merosakkan akidah? Bukankah itu dah nama mensyirikkan Allah, menyengutukan, menyamakan? Ni yang disuruh belajar ni. Semak balik kepahaman kita. Kita dah nak mati dah. Mati tak syarat tua tuan-tuan, tak syarat sakit, bila-bila mati. Dengan tak semena-mena mati. Sebab tu menuntut ilmu ni jangan tangguh-tangguh dah. Tak boleh tangguh-tangguh dah, masa dah tak banyak. Bila belajar baru faham, oh itu maksud Allah mendengar. Jadi salahlah kepahaman dan pegangan aku selama ni. Salah. Dah nak buat macam mana, dah tahu salah, bertaubat kepada Allah. Taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Ya Allah, aku minta ampun, aku minta maaf, ya Allah, aku minta ampun. Ini asbab kesombongan aku dulu-dulu, aku tak nak mengaji, aku tak nak belajar. Rupanya kepahaman aku salah, ya Allah. Aku mengaku salah, ya Allah. Aku tak nak ulang lagi dah. Aku nak belajar mulai sekarang, aku nak belajar sungguh-sungguh. Itulah faedah dia.
Sebab tu orang yang Allah pilih duduk dalam majlis ilmu ni orang yang Allah sayang. Orang-orang yang Allah sayang. Orang-orang yang tersenarai nama-namanya di dalam senarai golongan-golongan yang mendapat perhatian yang istimewa daripada Allah. Sebab tu kita kena syukur, alhamdulillah ya Allah. Aku leka-leka pun kau panggil. Aku buat dosa maksiat pun kau panggil, ya Allah. Itulah kasih sayang Allah. Dia berhak nak pilih siapa pun, dia Tuhan. Dia nak pilih siapa, itu hak dia. Dia nak singkirkan siapa pun, itu hak dia. Kita yang dah terpilih ni patut rasa mujur, ya Allah. Alangkah balanya, alangkah celakanya kalau aku ni tak dipilih, ya Allah. Alangkah celakanya kalau aku ni tak terpilih, ya Allah. Mujur kau pilih aku, ya Allah. Tanda-tanda Allah nak selamatkan kita. Sebab tu kena memuji Allah sebanyak-banyaknya, ya Allah. Alhamdulillah. Aku tak kaya pun, tapi kau pilih aku jadi orang belajar, ya Allah. Alhamdulillah. Aku tak ada pangkat jawatan tinggi pun, kau pilih aku jadi orang mengaji. Sungguh tuan-tuan. Kemudian sama ada perkara yang ada itu zat Allah Ta'ala, sama ada perkara yang ada itu zat Allah, maka zat Allah ini perkara wajib, perkara yang mesti ada, wajib akli. Belajar dah itu, wajib akli, perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, mesti sungguh. Dan sifat-sifat ma'ani bagi Allah. Sifat-sifat ma'ani Allah tu, qudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani. Kenapa dipanggil sifat ma'ani? Kerana sifat-sifat tu, qudrat, iradat dan yang lain-lain tu adalah jenis sifat yang dirinya ada sungguh-sungguh. Sebab tu panggil ma'ani. Sebab tu panggil ma'ani. Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya. Kalau kita buat contoh sifat ma'ani makhluk ni, kita makhluk ni pun ada sifat ma'ani kita. Contohnya warna hijau pada kain ni. Ni warna hijau ni sifat lah ni, sifat hijau. Warna hijau, sifat hijau. Duduk menumpang di kain. Kain ni namanya jisim, kain namanya jirim. Warna hijau ni sifat. Nampak tak warna hijau? Jadi warna hijau ni boleh dilihat. Kenapa? Kerana dia jenis ada. Warna hijau ni sifat yang jenis ada. Itu sifat ma'ani. Kemudian ada pula satu jenis sifat, dia bukan ada. Dia jenis faham. Sifat tu dia jenis kita faham je. Nak tengok tak boleh, nak pegang tak boleh, nak sentuh tak boleh. Sebab dia jenis sifat yang tiada. Cuma boleh difaham dengan akal kita sahaja. Tak sama macam warna hijau tadi. Boleh nampak, boleh tengok, boleh lihat warna hijau tu. Mana contohnya? Ni, kain ni bersifat lembut. Lembut. Kain ni bersifat lembut. Nampak tak lembut? Boleh nampak tak lembut? Tuan-tuan, tanya perempuan lah. Perempuan, nampak tak lembut ni? Nampak? Dah habis fikir dah. Hebat boleh nampak lembut ni. Nampak lembut ke nampak kain? Saya tanya apa? Saya bukan tanya nampak kain. Saya tanya nampak lembut tak? Orang lelaki, tanya orang lelaki lah. Orang lelaki nampak lembut?
Dah orang lelaki takkan nampak lembut pula dah. Tak nampak. Yang tuan-tuan nampak ni kain. Betul? Tapi ni yang mahal ni, jaga baik-baik. Tapi lembut-lembut ni meskipun tak boleh dilihat, tapi akal kita faham tak bila saya kata kain ni lembut? Tak faham juga? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah makan ke belum? Saya kata kain ni lembut. Faham tak? Faham. Nampak tak lembut? Tak nampak. Jadi lembut tu sifat. Lembut tu sifat kain. Kan kain ni dia banyak sifat dia. Warna hijau, lembut, lebar dan sebagainya, betul? Kalau sifat hijau tadi, dia jenis ada. Boleh nampak hijau. Lembut tak boleh nampak. Yang nampak ni kain. Yang saya pegang ni kain, bukan pegang lembut. Siapa sini boleh pegang lembut? Saya nak bagi RM50 sekarang. Siapa boleh pegang lembut main sini? Saya nak bagi RM50. Tak ada duit, acah je. Sebab tahu memang tak boleh pegang. Sebab lembut ni benda tak ada. Lembut ni benda tak ada, cuma benda jenis faham. Itu namanya sifat subutiyah namanya. Sifat yang bangsa sungguh sahaja. Sifat yang hanya difaham oleh akal sahaja. Jadi jaga tuan-tuan, ni di antara soalan yang akan keluar dalam kertas peperiksaan hujung bulan ni. Di antara soalan yang akan keluar dalam kertas peperiksaan hujung bulan ni, jaga. Orang kampung apa namanya ni? Paya Lebau. Ni saya bocorkan soalan dengan jawapan sekali saya bocorkan. Salah jawab juga siap. Soalan dia besok saya tanya begini. Sifat lembut itu ada ataupun tiada? Maka jawabnya tiada. Jangan jawab ada pula. Sebab sifat lembut ni jenis dia tiada. Bahkan sifat lembut ni adalah sifat yang hanya boleh difaham oleh akal kita sahaja. Dia tak ada. Sifat lembut ni tak ada, tapi faham. Tak apalah, tak faham pun tak apalah. Nanti lama-lama faham lah. Ngaji. Cuma jangan pencen mengaji. Ngaji sampai kita apa? Dimengajikan. Ngaji sampai kita dimengajikan. Bukan ngaji sampai pandai. Ngaji sampai kita dimengajikan. Pandai tak pandai tolak tepi. Kalau pandai mujur, kalau tak pandai pun alhamdulillah. Kenapa pula tak pandai pun alhamdulillah? Selamat daripada dosa tidak menuntut ilmu. Orang yang pandai tapi tak menuntut ilmu, dia berdosa. Kita belajar, kita mengaji, tak pandai, tak pandai-pandai, tak faham-faham, tidak berdosa. Bahkan dikasihi oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diredai oleh Allah. Itu kelebihan menuntut ilmu. Jadi kena mengaji kita. Baik. Jadi sifat-sifat ma'ani Allah tu sifat yang ada sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala melihat dan mendengar kepada sifat-sifat ma'aninya dan zatnya sendiri. Atau yang dinamakan jirim. Jirim ni apa? Jirim ni diri makhluk. Tulis. Jirim ni diri makhluk, zat makhluk. Diri Allah tak boleh dipanggil jirim. Jangan dipanggil jirim pada diri Allah, zat Allah tu. Zat Allah bukan jirim. Apa maksud jirim? Sesuatu, tulis. Sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan yang tertentu. Itu jirim.
Allah bukan terjadi daripada bahan-bahan. Maha suci zat Allah daripada bahan-bahan. Serupa tak zat Allah dengan zat makhluk? Tidak sungguh ke tak serupa? Sungguh ke tidak serupa? Perempuan, sungguh ke tidak? Tak ada orang suruh orang perempuan. Zat Allah serupa tidak dengan zat makhluk? Tidak sungguh ke zat Allah tak serupa dengan makhluk? Sungguh. Jangan sungguh kot. Jangan boleh jadi kot. Ya kot. Tak ada kot-kot. Dalam bab akidah, main akidah ni tak ada kot-kot ni. Kot-kot ni semua ragu-ragu ni. Tak beriman namanya. Na'udzubillah. Kalau orang tanya, sungguh ke zat Allah tu tak serupa dengan makhluk? Sungguh. Bukan kot. Ya kot. Bukan marah tuan-tuan ni. Sihat. Dia ngaji ni kena sungguh-sungguh tuan-tuan, jangan buat main-main ni. Tuan-tuan tahu tak, ilmu yang tuan-tuan sedang mengaji ni ilmu yang terpaling mulia sekali. Nak bandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam ni, ilmu tauhid ni ilmu yang terpaling mulia sekali. Nak bandingkan dengan ilmu Quran. Kenapa? Tanpa ilmu ni kita tak memiliki akidah iman yang betul. Tanpa memiliki akidah ataupun iman yang betul, guna tak Quran yang kita baca? Tak ada guna. Nampak tak ada? Pandai baca Quran tapi tak beriman. Apa jadi? Sebab tu ilmu ni jangan buat main-main. Kata ulama, asyraful ilmi, ilmu yang terpaling mulia sekali. Kerana asbab ilmu ni boleh menghasilkan iman yang sebenar. Yang lain pun mulia, ni terpaling. Jangan kata ilmu Quran tak mulia pula. Mulia, tapi ni terpaling. Sebab tanpa iman yang betul, bacalah Quran macam mana. Orang kafir pun pandai baca Quran. Orang kafir pun ramai yang hafal Quran. Yang ada hafal ayat-ayat Quran. Dia kafir tapi dia hafal ayat Quran. Tapi dia tak beriman. Atau sifat-sifat ma'ani yang baru ataupun jirim. Jirim ni mana diri makhluk lah. Zat kita makhluk ni. Alam ni semua berjirim tuan-tuan. Alam ni semua berjirim. Allah jadikan ni kain ni ada bahan-bahan dia. Tubuh badan kita ni ada bahan-bahan dia, betul? Allah jadikan kita ni ada unsur, ada bahannya. Daging kita ni kita ni ada daging, ada tulang, ada urat, macam-macam lagi. Ada darah. Darah kita tu sendiri pun ada bahan-bahannya yang Allah jadikan. Daging kita ni pun ada bahan-bahan dia. Tulang kita tu pun ada bahan-bahan dia. Betul tak? Tu namanya jisim, itu namanya jirim. Udara ni ada bahan-bahannya, ada unsur. Allah jadikan udara. Ada unsur Allah jadikan cahaya. Ada unsur Allah jadikan air. Kalau dalam sains tu kan macam-macam gas lah, oksigen lah, nitrogen lah, apa benda gen-gen lagi macam-macam tu. Jadi ada bahan-bahan yang Allah jadikan. Itu namanya jirim. Jirim ni ada dua. Satu jenis yang keras, satu jenis yang lembut. Lembut tadi macam udara, macam air itulah. Dia boleh bermasuk-masukkan di antara satu dengan yang lain. Ni tubuh badan kita ni jirim yang keras. Dinding ni jirim yang keras. Semua itu berjirim, semua itu berjirim. Maka tiap-tiap apa yang ada daripada kalangan benda baru ni yang dinamakan jirim ni, ataupun sifat-sifat ma'ani yang baru yang dinamakan arad. Sifat ma'ani yang ada pada makhluk namanya arad. Ni warna hijau ni namanya arad. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam Allah jangan dipanggil arad. Sifat ma'ani Allah jangan dipanggil arad. Arad ni sifat ma'ani makhluk. Arad adalah sifat ma'ani makhluk. Tulis. Nanti balik rumah sambil-sambil minum kopi ni, buka lihat tengok. Arad. Tahu dah, arad ni sifat ma'ani makhluk.
Sifat ma'ani Allah tak boleh panggil arad. Kalau sifat ma'ani Allah tu dipanggil arad, maknanya serupa makhluk. Sifat ma'ani juga. Kudrat iradat tu sifat ma'ani. Hijau putih ni pun ma'ani. Cuma nak membezakan di antara ma'ani Tuhan dengan ma'ani makhluk tadi, diletakkan panggilannya. Sifat ma'ani makhluk dipanggil arad. Sifat ma'ani Allah jangan dipanggil arad. Sebab arad ni sifat baharu yang duduk menumpang di jirim. Adapun kudrat iradat Allah bukan menumpang di jirim, duduk pada zat Allah yang bukan jirim. Semuanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Semuanya Allah dengar, semuanya Allah lihat. Apa-apa sahaja yang ada, apa-apa sahaja yang wujud, meskipun kita tak nampak, asalkan benda tu ada, semuanya didengar dan dilihat oleh Allah. Meskipun kita tak boleh nak dengar, tapi Allah dengar benda tu. Hebat tak? Hebat tak Allah? Maha hebat. Sebab tu bila kita mengetahui, memahami kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala ni, barulah dapat merasakan, ya Allah, maha hebatnya Engkau, ya Allah. Barulah dapat memahami, baru kita boleh menghayati maksud maha mendengar tu. Maha mendengar, maha melihat. Kenapa maha mendengar, maha melihat? Sebab sifat pendengar dan pelihat Allah ni sempurna ta'alluq dia, meliputi. Tidak ada satu pun benda yang wujud yang tidak didengar dan tidak dilihat oleh Allah. Apa sahaja yang wujud, semuanya didengar dan dilihat oleh Allah. Meliputi. Bukan dalam bentuk bergilir. Seperti mana kita nak mendengar, kena bergilir dengar. Dengar balik kanan dulu, kemudian baru dengar balik kiri. Begitulah juga kita nak melihat. Nak melihat kena tengok yang depan dulu, kemudian baru tengok yang belakang, kiri kanan. Itu makna bergilir tadi. Allah dah segala yang ada dilihat oleh Allah Ta'ala, serta merta meliputi segala-galanya. Tu kata sifat pelihat Allah. Hebat sifat pelihat Allah. Tak ada seorang boleh lari daripada pelihatan Allah. Tak boleh lari. Gitu. Malaikat, ada ke tidak malaikat? Maka malaikat juga didengar dan dilihat oleh Allah. Meskipun mata kita tak boleh nak mendengar, mata kita tak boleh nak melihat pada malaikat, meskipun telinga kita tak boleh nak mendengar pada malaikat. Jin, syaitan, iblis ada ke tidak? Ada. Maka jin, syaitan, iblis ni pun didengar dan dilihat oleh Allah. Dah yang kata gaib tu, malaikat gaib, jin gaib pada kita, bukan gaib pada Allah. Malaikat tu gaib, tak nampak. Siapa yang tak nampak? Kita, bukan Allah. Jin, syaitan, iblis tu gaib, tak nampak. Siapa yang tak nampak? Kita, bukan Allah. Bukan Allah. Kerana dikehendaki mana dan warna tu sama ada bersuara, sama ada pula yang bersuara dan warna, ataupun yang tidak memiliki suara dan yang tidak memiliki warna, asalkan perkara itu ada dirinya, maka asalkan benda itu ada dirinya, maksudnya semuanya dilihat dan didengar oleh Allah. Kerana dikehendaki dengan mendengar itu, yang dikehendaki dengan Allah Ta'ala itu mendengar, ialah apa? Nyata inkisyaf tadi tu, nyata terbuka segala perkara itu pada sifat pendengar Allah. Bukanlah mendengar itu, makna bukanlah yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala mendengar itu senggeng dengan telinga. Bahasa dia dulu awal dia dah cakap dah, kitab ni bahasa Fatani. Senggeng ni kalau bahasa kita apa? Tadah telinga. Jangan pula kita faham Allah mendengar maksudnya Allah tadah telinga. Na'udzubillah. Allah Maha mendengar. Allah mendengar
Apa maksud Allah mendengar? Allah tadah telinga. Mustahil. Jangan. Rosak akidah nanti ke. Apa maksud Allah mendengar? Nyata. Apa maksud Allah mendengar? Maknanya nyata perkara itu pada sifat pendengar Allah. Bukanlah mendengar itu senggeng tadah telinga. Allah tak ada telinga. Jangan ikut pahaman-pahaman yang sesat ni. Dia kata Allah ada telinga, cuma telinga Allah tak serupa dengan telinga makhluk. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati tuan-tuan, pahaman ni banyak masuk tempat kita ni. Kalau kita tak hati-hati terkena ni. Allah ada muka, tapi muka dia tak serupa dengan muka makhluk. Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak serupa dengan tangan makhluk. Makna bertangan juga, cuma tak serupa. Kita ada tangan tak? Beruk ada tangan tak? Beruk. Ada tangan tak? Serupa tak tangan manusia dengan tangan beruk? Tapi sama pada pihak kedua-duanya ada tangan. Anggota maknanya membawa kepada Allah ni ada anggota, cuma Allah ni anggotanya tak serupa dengan makhluk. Wal iyadza billah min dzalik. Hati-hati pahaman ni tuan-tuan. Dapat pula yang bercakap ni kan ada PhD, ada doktor, hafal Quran, hafal hadis, terus kita telan bulat-bulat. Hati-hati. Tak peduli. Bawa benda salah, tak peduli siapa kamu. Profesor tak profesor, doktor tak doktor, kiai tak kiai. Bila bawa pahaman yang salah, tetap salah. Jangan kita nak membenarkan pahaman yang salah dengan sebab dia ada doktor. Jangan kita nak membenarkan pahaman yang salah sebab dia ada PhD, sebab dia lepasan universiti. Kita orang kampung ni mudah je, mudah tertipu. Sebab pada kita orang yang ada title macam tu semua betul, semua benar. Dialah yang paling pandai. Tuk-tuk guru yang ngaji puluh tahun ni ilmunya tak sah sebab tak ada PhD. Hati-hati tuan-tuan. Bukan saya nak kata semua. Banyak juga di kalangan orang yang ada PhD doktor ni fahamannya sesat. Sebab tu hati-hati. Selidik dulu. Jangan telan bulat bulat. Bukan saya kata semua orang PhD itu sesat. Bukan saya kata semua doktor itu sesat. Bukan saya kata orang yang lepasan universiti itu sesat. Banyak di kalangan orang yang macam tu memiliki pahaman yang sesat. Maka hati-hati. Bukanlah mendengar itu senggeng dengan telinga. Demikianlah dikehendaki dengan melihat, yaitu melihat tadi nyata segala. Demikianlah dikehendaki dengan melihat. Begitulah juga yang dikehendaki dengan Allah melihat. Bukan maksud Allah melihat tu celik biji mata. Bukan yang dikehendaki Allah melihat tu makna Allah celikkan mata dia, Allah buka mata. Apa makna Allah Maha melihat? Allah melihat nyata. Nyata perkara itu pada sifat pelihat Allah. Ulang balik. Apa maksud Allah Ta'ala melihat? Maksud Allah Ta'ala melihat ialah nyata perkara yang ada itu pada sifat pelihat Allah. Itu maksud Allah melihat. Bukan celik mata, bukan buka mata. Allah Ta'ala tak ada biji mata. Dia tak serupa dengan makhluk. Demikianlah dikehendaki dengan melihat, iaitu nyata segala perkara itu. Bukanlah dikehendaki melihat Allah Ta'ala itu celik dengan mata. Bukan. Kalau selama ni ada yang memahami bahawasanya Allah Ta'ala itu mendengar dengan mana Allah tadah telinga Tuhan, sesatlah pahaman itu. Salahlah pahaman itu. Betulkan balik. Taubat kepada Allah. Kita dah mensifatkan Allah dengan makhluk tu. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah.
Barang siapa yang memahami selama ni dia berpegang Allah Ta'ala tu melihat dengan mana, Allah tu ada mata, Allah melihat dengan mata Allah, rosak akidahnya. Na'udzubillah min zalik. Betulkan balik, taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu ada muka, ada tangan tapi tak serupa dengan tangan manusia, kan kita dah cuba nak cari-cari macam mana agak-agak tangan Tuhan ni. Macam mana tangan Tuhan ni? Dia ada tangan tapi tak serupa tangan dia. Macam mana tangan Tuhan ni? Situ nanti masuklah syaitan. Masuklah iblis. Cuba nak cuba nak menggambar-gambarkan, cuba nak mengkhayal-khayalkan tangan Tuhan begitu dan begini. Wal'iyadha billah min dhalik. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tidak menyamai Allah Ta'ala dengan segala sesuatu, zatnya, sifatnya, perbuatannya, tak serupa pada segala sudut, tak serupa segala sudut. Bayangkanlah, khayalkanlah, macam mana pun tak ada kena-mengena dengan Allah. Gabungkanlah sekalian kepala-kepala otak manusia ni yang bijak pandai ni. Mari kita gabungkan kepala otak kita, gabungkan akal-akal kita semua. Mari cuba-cuba cari, fikir-fikir, bayang-bayangkan, gambar-gambarkan, khayal-khayalkan Allah tu bagaimana. Mustahil serupa, mustahil. Jadi jangan nak cuba-cuba bayang-bayangkan, sebab tak terbayang kerana tak serupa. Faham ni? Jangan main-main tuan-tuan. Ni dalil mukhalafah ni, pegang betul-betul ni. Tak betul pegang, jatuh syirik kepada Allah, nyamakan Tuhan. Ni besok saat nak mati ni, besok siapa nak selamatkan kita ni? Waktu tu kita terkontang-kanting sorang-sorang nak menghadapi sakaratul maut tu. Tipu daya iblis, tipu daya syaitan waktu tu sangat dahsyat, nak merosakkan akidah kita supaya mati dalam keadaan kafir. Kalau daripada sekarang kita tak berusaha fahamkan betul-betul bab akidah ni, semata-mata doa minta Allah jaga akidah, selamatkan akidah, tapi tak ada usaha, tak ada harapan tuan-tuan, tak ada jaminan. Sebab tu disuruh belajar sekarang. Inilah kita punya usaha nak menjaga usaha nak jaga akidah, belajar, ambil faham, takut terikut, terpedaya, terpesona dengan pahaman-pahaman yang menyerupakan Allah dengan yang lain ni. Mudah-mudahan dengan usaha kita ni, harap Allah Ta'ala jaga akidah kita. Bukan berpeluk tubuh, mengaji tak mau, cuma doa, ya Allah, berilah aku akidah yang betul, ya Allah, matikan aku dengan akidah yang betul, husnul khatimah. Tapi peluk tubuh tak berusaha. Ini Mu'tazilah Jabariyah. Tahu tak Mu'tazilah Jabariyah? Orang yang semata-mata minta kepada Allah tapi tidak berusaha. Semata-mata minta kepada Allah tapi tak usaha. Kerana pada dia tak perlu usaha, semua serah kepada takdir. Itu Jabariyah. Kita bukan Jabariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Orang yang beriktikad manusia diberi peluang dan ruang untuk berusaha dan berikhtiar, selebihnya diserahkan kepada Allah yang memberi. Kita nak masuk syurga kena usaha. Kita nak selamatkan diri daripada dibakar neraka Allah kena usaha. Bukan semata-mata doa minta selamat dunia akhirat tapi tak berusaha. Tak nak mengaji, tak nak baiki ibadat dengan ilmu. Ini yang Imam Ghazali kata, ini semua khayalan. Ini semua khayalan. Ini semua angan-angan. Nak masuk syurga tu angan-angan. Nak mati husnul khatimah tu angan-angan bagi orang yang meninggalkan usaha. Jadi jangan angan-angan, kena berharap dengan Allah. Apa maksud orang harap? Orang yang harap dengan Allah adalah orang yang tidak meninggalkan melakukan sebab. Dia berusaha. Allah suruh semayang, dia semayang. Allah suruh puasa, dia puasa. Allah suruh mengaji, Allah suruh bersihkan hati, dia bersihkan hati. Kemudian harap, ya Allah terimalah, ya Allah. Begitu.
Kita nak Allah terima sembahyang kita. Kita mengaji bab solat, dah faham ikut. Mandi wajibnya begini, ambil wuduknya begitu, rukun qaulinya begini, rukun fi'linya begini, tumak ninahnya begini, rakaatnya begini. Dah habis buat tu, harap kau terimalah ya Allah. Baru betul. Bukan semata-mata solat tanpa ilmu, lepas tu minta Allah terima. Dan dalil, makna bukti yang menunjukkan atas ada sifat basar, makna sifat pelihat pada Allah. Dan dalil, makna bukti yang menunjukkan bahawasanya ada sifat basar, sifat pelihat pada Allah Ta'ala itu, dalilnya ialah kita fikir. Ini namanya dalil akli. Sebelum tu dah ada dalil daripada Quran, dah ada dalil sebelum tu, wa huwas samiul basir tu dah ada dalil Quran dah. Ni bawa dalil lagi banyak dalil, lagi banyak bukti, lagi terbaik, lagi kuat, lagi teguh, lagi mantap. Dalil tempat pegang, tempat bergantung, lagi banyak tempat bergantung, lagi bagus. Yang bahayanya tak ada tempat gantung. Lama-lama hanyut. Tak ada tempat berpaut. Dalil ni ibaratnya tempat berpaut. Lagi banyak tempat berpaut, lagi bagus. InsyaAllah datanglah ujian, datanglah serangan depan, belakang, kiri, kanan, dalam, luar, InsyaAllah selamat akidahnya, sebab dia ada dalil. Tapi kalau jenis tak ada dalil ni, kena tiup pagi, petang, siang, malam, habis hanyutlah. Lama kelamaan termakan juga pujuk rayu pahaman sesat ni. Mula-mula tak, tapi dah selalu dengar. Kawan-kawan pun duk kempen juga ikut pahaman tu. Mula-mula tolak lagi. Ingatkan kita, kawan-kawan baik pula yang selalu mengopi sama pagi-pagi, rupanya mereka pun dah ikut pahaman tu juga. Duk hasut. Dah goyang dah. Mula goyang dah. Lama-lama masuk pihak sana. Habislah. Sebab tak ada dalil, main tiru-tiru je. Dan dalil atas ada basar pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini, renung-renung pada makhluk ini. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala sifat basar, mari kita fikir guna akal ni. Kalaulah kaji, seandainya Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat pelihat, sifat basar, kalau Allah Ta'ala tidak memiliki sifat pelihat, apa jadinya? Nescaya adalah ia, Allah Ta'ala itu bersifat buta. Betul tak? Kalau Allah tidak ada sifat basar, kalau Allah tidak memiliki sifat pelihat, maknanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan buta. Betul ke tidak? Betul lah apa yang kita fikir tu. Kalau Allah tak ada sifat pelihat, maknanya dia buta. Betul lah tu. Tapi pahaman tu salah. Nak kata Allah buta tu mustahil. Ni dalil akli. Timbang dulu dengan akal. Boleh terima ke tak boleh terima? Tu guna akal, timbang. Kalau Allah tak ada sifat pelihat, dah tentulah dia bersifat buta. Sebab pelihat ni lawannya buta. Kalau Allah tak ada sifat pelihat, makna dia buta. Mustahil Allah buta. Akal aku tak boleh terima nak kata Allah buta. Itulah fungsi dalil akli tadi. Nescaya adalah ia Allah buta. Apa jadi pula kalau seandainya Allah Ta'ala tu buta? Apa jadi? Dan jika ia Allah Ta'ala buta, nescaya adalah pada Allah Ta'ala itu penyakit, kekurangan. Betul tak? Betul. Dah tu akal boleh terima dah? Ada penyakit, ada kekurangan pada Allah, akal boleh terima dah? Mustahil. Akal tak boleh terima. Mana pula boleh ada penyakit, kekurangan pada zat yang maha sempurna? Mana boleh? Akal tak boleh terima. Maha suci zat Allah dari sebarang jenis kekurangan. Betul? Maka bila dah Allah Ta'ala tu ada kekurangan, maka berkehendaklah ia, ya Allah, kepada yang menghilangkan penyakit itu.
Kalau Allah dah ada kekurangan, kalau Allah dah ada kelemahan, kalau Allah dah ada penyakit, sudah tentulah Allah tu akan berkehendak kepada yang lain untuk menyembuhkan penyakit dia, untuk menyempurnakan kekurangan dia. Betul tak? Pun akal tak boleh terima. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Kecuali Allah Ta'ala sendirilah yang boleh menghilangkan penyakit itu. Apa jadi itu? Dan jika ia Allah sendiri menghilangkan makna penyakit buta tadi itu, ataupun penyakit pekak tadi itu, nescaya membawa kepada makhluk lebih berkuasa daripada Allah. Boleh tak akal kita terima makhluk lebih berkuasa daripada Allah? Mustahil. Akal tak boleh terima. Dan iaitu makhluk lebih berkuasa daripada Allah, ataupun Allah Ta'ala itu ada penyakit kekurangan. Apa penyakitnya? Buta. Apa penyakitnya? Pekak. Mustahil. Akal tak boleh terima. Itulah fungsi dalil akli ni. Apa peranan dalil akli ni, tuan-tuan? Dalil akli ni di antara faedahnya untuk kita nak menerangkan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Contohnya ada non-Muslim, orang bukan Islam. Contohnya dia mengatakan Allah Ta'ala itu tidak melihat, Allah Ta'ala itu tidak mendengar. Adakah kita nak buktikan kepada dia yang Allah Ta'ala itu mendengar dan melihat dengan kita membacakan Quran pada dia? Apa yang tu Tuhan dia melihat, dia mendengar. Tu ayat Quran, Allah ada firman, wa huwas samiul basir. Agak-agak dia nak pakai. Dia pun tak percaya dah macam mana kita nak menerangkan kepada dia tentang kewujudan Allah, tentang keesaan Allah, tentang kekuatan Allah dan sebagainya? Nak bacakan Quran kat dia, nak bacakan hadis dekat dia, minta ampun maaf lah, dia balik awal dah memang dia pun tak percaya Quran dan tapi kalau suruh dia berfikir, ada ruang untuk dia faham, sebab dia juga berakal. Sebab dia juga berakal sama macam kita. Mana dia pun waras. Kalau kita cakap dengan dia, apa yang lu percaya dah meja ni tak ada orang yang bikin. Dia kata lu gila. Tu tengok, sebab dia waras. Dia kata mana mungkin, mana boleh meja ni tak ada orang buat. Akal aku tak boleh terima lah, dia cakap. Sebab dia waras. Dah kalau begitu, apa yang ni dunia ni, langit bumi ni ada ke tidak? Dia kata ada. Lu percaya tak kalau langit bumi ni tak ada orang yang buat? Dia akan renung fikir. Betul, dia tak iya juga. Kalau dah meja tadi dia pun sendiri tak boleh percaya tak ada tukang yang menjadikan, begitulah juga alam ni, takkan tak ada yang menjadikan. Betul? Sebab dia waras. Cuma dia nak terima dengan tak terima je. Faham, dia dah faham dah tu. Kalau dia tak sombong, dia akan terima. Kita cakap, apa yang awak percaya tak meja ni? Tanya dia, meja ni ada tak? Apa yang dia kata ada. Awak tahu tak meja ni tak ada orang yang buat, meja ni dia ada dengan sendiri. Dia tak kata aku tak percaya. Mana boleh, mesti ada orang yang buat. Lepas tu tanya dia pula, dunia ni ada dah? Ada lah. Awak percaya tak dunia ni tak ada yang menjadikan? Dunia ni jadi dengan sendiri. Pun dia akan dapat samakan dengan meja tadi. Kalau dah meja ni akal tak boleh terima jadi dengan sendiri, dunia ni pun samalah, alam ni pun samalah. Akal tak boleh terima yang alam ni jadi dengan sendiri, mesti ada yang menjadikan. Sebab tu tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat rahimakumullah, waktu jahiliyah dulu, waktu tak ada rasul, waktu tak diutuskan rasul lagi, mereka ni, orang zaman jahiliyah ni, telah memiliki pegangan dan kepercayaan bahawasanya langit dan bumi ni ada yang menjadikan.
waktu tu. Dia tahu ini mesti ada yang buat. Cuma tiada guru yang menerangkan kepada mereka. Tiada guru yang menerangkan, yang memperkenalkan Tuhan yang menjadikan tadi. Akibat daripada itu, mereka tercari-cari siapakah Tuhan yang menjadikan ni. Lalu ada yang mengatakan matahari. Bila tengok matahari itu hebat, matahari itu panas, oh inilah dia Tuhan tu. Ada yang katakan bulan pula dan sebagainya. Ada yang katakan api pula. Nampak tak? Jadi zaman jahiliyah tu mereka dah percaya adanya pencipta. Cuma salah, cuma sesat. Sebab tu Allah utuskan Rasul. Bila Rasul ni datang, Rasul ni menerangkan, mengajar mereka Tuhan yang sebenar-benar yang kau katakan sebelum ni, yang kau percaya sebelum ni, kata ada Tuhan yang hebat, yang berkuasa, bukan matahari, bukan bulan dan bukan segala-galanya, tetapi Allah. Nak betulkan? Itulah. Itulah fungsi Rasul tu, faedah dia. Nak mengajar kita, nak membimbing daripada kesesatan. Sebelum tu orang fikir matahari itulah Tuhan, api itulah Tuhan, macam-macam. Sebab dia percaya ada pencipta, ada yang buat ni mesti hebat, yang buat langit, bumi, bulan, bintang ni mesti hebat. Tiba-tiba tengok matahari tu pula begitu, dia kata ni matahari inilah Tuhan. Rupanya bukan. Rasulullah, bila Rasul tu datang, diutuskan oleh Allah, Rasul membetulkan kefahaman mereka. Tuhan bukan begitu, Tuhan sifatnya begini. Samalah macam kita ni. Kalau tak mengaji tauhid ni, kefahaman kita tentang Allah tu salah, kefahaman tentang Allah tu sesat. Sebab tu suruh mengaji ni, nak membetulkan kefahaman yang sesat terhadap Allah. Maka sabitlah dan kejaplah di hati. Makna apabila telah ditilik, ditimbang dengan dalil-dalil akli tadi, begitulah juga dengan dalil Quran yang sebelum ni, maka terbuktilah bahawa sesungguhnya sabitlah, sungguh-sungguhlah, dan kejaplah, makna kejap ni mantaplah, jazamlah di hati bahawa ada bagi Allah Ta'ala yang maha, ada bagi Allah Ta'ala itu sifat basar. Kalau begitu, sungguh-sungguhlah Allah Ta'ala itu memiliki sifat basar, sifat pelihat. Dia tidak bersifat buta. Ianya Allah Ta'ala tidak tuli. Makna tak buta tu. Basar lawannya buta, bukan tuli. Tuli itu lawannya pekak. Itulah dia pegangan dan pengakuan yang sebenar, yang betul dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya. Maka mana-mana orang yang memiliki pegangan dan kepercayaan dalam hati bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu zat yang memiliki sifat sama dan sifat basar, yang tidak serupa sekali-kali dengan sifat sama basar yang ada pada kalam, pada makhluk yang baharu. Itulah dia pegangan yang betul, itulah akidah yang betul, itulah i'tiqad yang sebenar, yang betul, mana yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya Allah, wa huwas sami'ul basir. Artinya, dan ia Allah yang mendengar, makna Tuhan yang maha mendengar, lagi melihat, lagi Tuhan yang maha melihat. Jadi muafakatlah apa yang kita percaya dalam hati, muafakat dengan pengakuan Allah di dalam Al-Quran. Bila muafakat, barulah panggil orang beriman. Kalau tak muafakat, dalam Quran kata lain, kita percaya kod lain, namanya tidak beriman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi manfaat, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita dapat beramal dengan kefahaman dengan ilmu-ilmu yang diberi oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah.
Jadi mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu taala dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ni. Mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang mengikuti, tak lupa ibu bapa kita semuanya, adik-beradik kita, anak isteri kita, sahabat andai kenalan-kenalan kita, mudah-mudahan semuanya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, diridai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing, dipimpin oleh Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa diingatkan oleh Allah, agar kita tak terus hanyut, terus leka, terus lalai dengan kelazatan, kenikmatan yang ada atas dunia ni, sehingga melupakan untuk membuat bekalan untuk hari kematian kita dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan antum semua, kalian semua diberi umur yang panjang oleh Allah untuk kita sama-sama berusaha memperbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan antum semua diberi kesihatan, keafiatan yang berkah, diberi rezeki yang halal lagi berkah, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah, dikurniakan ahli keluarga yang berkah, keturunan yang berkah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi insya-Allah di masa-masa yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa'atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli quthri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.